Hai korang. Pertama sekali lega sangat. Perasaan tu bila dah sebulan lebih di kuarantin di Kuala Lumpur, finally dapat balik ke kampung halaman walaupun terpaksa dan harus meneruskan 14 hari kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan. So hari ni I nak share the process penerbangan domestik dari Kuala Lumpur balik ke Sarawak. Apa yang korang perlu sediakan. So, teruskan menonton. I akan share satu persatu apa yang korang kena buat dan pengalaman semasa di lapangan terbang dan transit sampai 3 kali very super tired and long flight. Akan transit naik turun kapal. I akan share after this ya. Stay tuned. So pertama sekali of course kena tengok jadual penerbangan. Korang nak balik mana. Lepas tu pergi ke website Sarawak Disaster Management Committee. Dekat situ akan ada 2 borang yang korang kena isi dan korang akan dapat approve dan ini haruslah print bersama flight ticket. 2 ni sangat penting sebab korang akan melalui pemeriksaan daripada rumah ke airport. So 2 borang ni sangat penting. Pertama, flight ticket. Yang kedua, approve mandatory quarantine order. Dia akan ada satu barcode. So bawa 2 salinan ini bersama dengan IC semasa ke airport. Dan seterusnya dalam perjalanan ke airport jangan lupa isi satu lagi borang declare yang korang tu tak ada sakit, tak ada semua. Yang ini kena isi 12 jam sebelum penerbangan. Tak apa, dalam perjalanan ke airport tu sempat je korang isi semua detail, flight number, seat number dekat dalam borang tu. Sampai je ke airport korang akan dapat satu lagi borang kuning, ini kena isi. So setelah semua borang komplit, pegang attest bersama sebelum masuk ke kapal. Sebelum boarding akan dicek sekali lagi. Make sure semua detail ketiga-tiga borang ni bersama, berada di tangan. Okay. So 3 benda ni korang jangan masuk dalam beg tau. Pegang je sampai korang sampai dekat lapangan terbang di Sarawak, Kuching ataupun Miri. Setelah korang sampai di lapangan terbang Kuala Lumpur, akan ada satu borang berwarna kuning akan diedarkan. Borang itu korang kena isi. Korang make sure korang kena isi supaya nanti korang tak terkandas di lapangan terbang Miri ataupun Kuching. Lagi-lagi kalau korang ada transit flight, masa tu sangat-sangatlah korang kena cepat, kena rush sebab transit dia memang tak lama. Untuk you keluar daripada kapal terbang ke airport Miri, clear immigration, kena check IC, dia ambil masa yang panjang. Lepas tu ada kena beratur 1 meter jarak untuk dia orang check suhu badan. Pihak KKM akan tanya ada batuk tak, ada demam ke, ada sakit tekak ke, diorang akan tanya banyak soalan. So selesai je korang buat immigration clear, dia akan ambil semua borang tu dan korang akan ditempatkan di satu tempat di mana transit. Macam penerbangan Malaysia Airlines Kuala Lumpur ke Miri, korang akan bertukar ke Maswi. Kalau korang ada luggage check-in, kena inform pegawai yang bertugas, penguatkuasa, abang-abang askar, polis yang jaga di airport tu, bagi tahu yang ada korang ada luggage check-in. So korang kena transfer luggage check-in tu ke Maswi. So ini sangat-sangat penting. Jangan blur-blur, jangan malu-malu, tanya. Diorang akan tolong. Diorang akan minta boarding pass. Kalau korang ada boarding pass yang flight seterusnya, tunjuk kat diorang. Diorang akan bagi tahu apa nak kena buat. Macam Chris hari tu, Chris kena check in luggage yang dari Kuala Lumpur ke Miri, kena bawa pergi kaunter dan check in dengan Maswi, ataupun sebaliknya.
So, dalam perjalanan kurangkanlah hand carry sebab akan banyak pergerakan naik turun, beratur kat sini, beratur kat sana, isi form kat sini, isi form kat sana. So, paling penting kena bawa pen bersama. Kena bawa pen bersama ya. Sekarang dah selamat sampai di Sibu. Dari Miri menggunakan Maswing. So sampai jadi Sibu, kita akan diasingkan. Dia akan bagi pas singgah. Pas singgah ni untuk kita menunggu connecting flight dari Sibu ke Bintulu. Finally sampai di Bintulu. Oh my god, perasaan sampai je menjejak kaki ke Bintulu memang lega sangat-sangat. So kali ni korang akan ditanya sekali lagi. Proses ini sangat penting sebab tu korang kena isi borang online tu dari KL lagi. Sebab diorang akan minta QR code yang tadi yang I tunjuk tu. So dekat situ diorang akan scan. Once dia scan, semua detail yang korang isi semuanya diorang akan terima. So memudahkan kerja KKM yang bertugas. Kita pun tak payah beratur sekali lagi nak buat benda tu secara online. So sekarang kita menunggu transport ke tempat tinggal, ke pusat kuarantin. So satu borang akan diisi, diorang akan bagi dekat mana penempatan kuarantin. So tak banyak passenger dari Kuala Lumpur dan Labuan. So cuma 6 of us. So kita akan dibawa ke Everly Hotel untuk dikuarantinkan selama 14 hari. Satu lagi korang kena ingat, yang dikuarantin ni bukan semestinya pesakit. Orang luar yang bukan dari Sarawak wajib dikuarantinkan selama 14 hari. Walaupun korang sudah dikuarantin selama sebulan ataupun 2 bulan di Kuala Lumpur. Ini adalah langkah-langkah berjaga dari Kerajaan Negeri Sarawak. So, kita tak ada bantahan. Kita pun takut dalam sepanjang perjalanan dari airport, di dalam kapal terbang. Ini semua langkah berjaga-jaga. Berilah kerjasama, mudahkan kerja para pegawai, diorang pun mudahkan kita. Jangan risau kalau tak ada apa-apa, lepas 14 hari dah boleh balik dah. Okey, kepada kawan-kawan yang masih di Kuala Lumpur yang nak balik, semoga video ni membantu urusan balik korang. Ciao.